Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam hormat buat semua penonton IMR TV, dan saya merakamkan jutaan penghargaan buat IMR TV yang mengundang saya bagi mengisi slot penting ini, memulakan langkah seterusnya, terutama dikala kita menghampiri Ramadan Mubarak. Dan pada episod kita kali ini, saya akan bicarakan berkenaan kefahaman wasatiyatul Islam yang ramai pihak mengulas dan bicarakan, yang pada fahaman kebanyakan masyarakat, kalam atau perkataan wasatiyah itu difahamkan dengan erti sederhana. Di sini saya ingin memperbincangkan perkara ini dengan sedikit mendalam, terutama tentang kefahaman sebenar hakikat wasatiyah itu. Bila ditanyakan pada kita, apakah erti wasatiyah? Ya, dari sudut lughahnya, dari sudut lughawinya, ianya bererti sederhana, wasatiyah, awsat. Namun jika kita pergi lebih jauh dari sudut istilahi, ianya sebenarnya membawa maksud wasatiyah itu adalah segala tindak laku yang bertepatan dengan kehendak Islam. Precision to the objective of syariah Islamiyah. Itulah merupakan pengertian sebenar wasatiyah, yang ramai di kalangan umat kita tidak memahami ianya pada konteks yang betul. Bila kita bicara soal kefahaman wasatiyah, ada setengah kalangan yang mengatakan apabila kita berpegang kepada fahaman wasatiyatul Islam, keserenaan dalam Islam, ianya bererti kita tidak harus keterlaluan dalam ibadah. Kita tidak seharusnya menjadi orang yang dikatakan kononnya ekstrim, digunakan pula kalam-kalam fundamental. Persoalannya, apakah ada fundamentalisme sebagaimana yang dinyatakan itu dalam konteks Islam? Ya, sekiranya kita mengaku sebagai seorang Muslim, mukmin mukhlisin, tentunya seorang Muslim harus benar-benar menjadi Muslim haqiqiyun. Dan apabila bicara tentang menjadi seorang Muslim haqiqiyun, tentunya ianya harusnya menjadi seorang yang amat fundamental. Jadi perkataan fundamental itu tidak boleh dilihat dalam konteks dan perspektif Barat. Ianya juga terpakai dalam konteks perkataan wasatiyah ini. Apabila ramai kalangan kita cuba memahami suatu perkara dalam kacamata Barat, ini yang menyebabkan kefahaman pada agama kita sendiri semakin hari semakin tersasar. Justru bila kita bicarakan tentang prinsip wasatiyatul Islam ini, yang sekarang dalam konteks negara kita Malaysia tercinta ini, ianya dijadikan satu teras penting dalam dasar pemerintahan dan kerajaan, governance, menggunakan wasatiyatul Islam. Hakikatnya itulah cerminan sebenar ruhul Islami yang harus difahami bila kita bicara tentang wasatiyah. Sebagaimana sabda Nabi, khairu umuri awsatuha, sebaik-baik pekerjaan, sebaik-baik urusan itu adalah yang awsatuha, maknanya yang dikerjakan dengan pertengahan. Maksud sebenarnya dari segi istilahinya bukanlah pertengahan dengan erti tidak ke kanan, tidak ke kiri. Artinya bila dikatakan khairu umuri awsatuha, ialah perkataan awsat itu diterjemahkan dengan perkataan sebenarnya segala tindak laku bertepatan dengan kehendak Islam. Jadi kalau konteks itu yang kita ambil, artinya khairu umuri awsatuha, sebaik-baik urusan, sebab pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menurut segala ketetapan syariah. Jadi bila kita lihat dalam sudut itu, kita akan faham bahawa sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus menguasai ilmu-ilmu Islam, kefahaman terhadap agama. Dan ini ada kaitannya dengan firman Allah SWT, yang kita semua tahu bahawa barang siapa yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala mahukan kebaikan kepadanya, Allah Ta'ala akan berikan yufaqihu fid din, kefahaman kepada agama. Lantas dengan kenyataan ini, kita dapati punya synchronization yang cukup jelas tentang kefahaman pada agama itu. Penguasaan dan faham urusan agama akan menatijahkan pendekatan, pendirian, tingkah laku yang awsatuha, wasatiyah. Artinya
yang bertepatan dengan kehendak syariat Islamiah. Justru dalam konteks perbicaraan kita pada hari ini, pada episod kali ini, saya ingin mengutarakan konsep pendekatan ini agar tidak lagi kita memahami perkataan wasatiyah itu semata-mata dari sudut penterjemahan lughawinya yang artinya sederhana, tetapi kita pergi lebih jauh dari itu. Kita angkat kefahaman itu, martabat istilah wasatiyah itu ke tempatnya yang lebih tinggi dengan erti istilahinya, iaitu wasatiyah bererti segala tindak laku mestilah bertepatan dengan tuntutan dan kehendak syariat Islamiah. Justru bila kita bicara pendekatan wasatiyah dalam konteks diri kita, kita harus dulu mendidik diri dengan segala ilmu Islam supaya kita faham urusan agama. Dan bila kita faham bagaimana kita membentuk kepribadian, akhlak, membina keluarga, lantas selepas itu akan menatijahkan pembinaan masyarakat, akan bertepatan dengan prinsip wasatiyatul Islam. Dan apabila masyarakat itu dibina dengan kefahaman Islam yang benar, yang hakiki, insya-Allah dengannya akan berlaku proses seterusnya, iaitu pembinaan sebuah kerajaan. Kerajaan yang datang daripada masyarakat dan rakyat yang benar-benar faham Islam dan tuntutan Islam. Jika ini berlaku, insya-Allah kerajaan itu akan menjadi kerajaan yang berupaya untuk mewujudkan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang Allah Ta'ala rahmati, yang Allah Ta'ala turunkan barakahnya dan penuh dengan keamanan dan keampunan Allah. Ini yang menjadi matlamat bagi setiap umat Islam yang berada di mana negara pun, mahukan kerajaan yang menepati ciri mewujudkan pemerintahan yang baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Bila itu yang kita impikan, tidak lain dan tidak bukan, tentunya pendekatan wasatiyatul Islam lah yang menjadi jawapannya. Untuk itu harus kita faham benar apakah ciri-cirinya, bagaimana cara gaya pembinaannya. Kita tahu ramai kalangan pejuang-pejuang Islam dan para ulama meninggalkan mutiara pesanan mereka pada umat ini. Antara yang penting pada kalangan pejuang Islam harus memahami tulisan marhum Hasan Al-Hudaibi, Amirul Mukminin yang memimpin Ikhwan Muslimin selepas syahidnya Hasan Al-Banna. Beliau berpesan dalam tulisannya, kitabnya yang penting yang bertajuk Doa La Qudah, pendakwah bukan penghukum. Justru ciri ini penting dibawa untuk menyelami ruh wasatiyah tadi. Kita tidak mahu lahirnya umat yang gemar menghukum orang lain, ya. Pendekatan sebagai da'i yang harus kita ambil, melihat semua ruang di sekeliling kita sebagai ruang dakwah untuk membawa seramai mungkin umat manusia ini kepada cahaya dan kehebatan Islam, tanpa ada rasa sangsi, tanpa ada skepticism. Sebelum boleh itu dibicarakan, harus dulu umat dan duat itu memahami konsep wasatiyah. Dan insya-Allah sekiranya ini difahami dengan betul, kita akan berjaya membangunkan suatu kebangkitan kesedaran Islam yang amat diterima baik oleh semua kalangan kerana ianya bertepatan dengan semangat dan ruh Islam, yang ini wasatiyah tadi. Jika ini diselami dan semangat duat ini diangkat, dijadikan ciri penting buat semua pejuang, bukan menghukum tapi membawa dakwah, maka intipati mahabbah, kasih sayang, saling mencintai sesama umat, itu yang akan mendepani perjuangan. Dan dikala kita melihat di seluruh dunia Islam ditekan dengan cukup hebat, polemik dalam negara Islam sendiri dengan masalah politik di negara masing-masing yang kadang-kadang itu tidak berkesudahan, justru umat bertanya, di manakah pimpinan yang amat dinantikan untuk membawa bendera panji-panji Islam yang asasnya penuh dengan mahabbah, terutama kasih sayang sesama umat Islam, dan tegas dengan kalangan kufar yang menentang Islam. Kita harus benar faham bahawa bagi saya dan rakan-rakan lain juga bersetuju, tidak lain dan tidak bukan, pendekatan wasatiyatul Islam amat penting dihadami dengan betul di segenap ruang perspektifnya, agar kita mampu membangunkan komponen masyarakat yang tahu bagaimana berperanan untuk membentuk sekitaran mereka, bi'ah mereka, bagaimana untuk berperanan menasihati pemimpinnya, bagaimana untuk berperanan menasihati membentuk masyarakatnya
dan bagaimana untuk berperanan. Terlebih dulu membentuk diri dan keluarga sebagaimana pesanan Allah SWT kepada kita yang kita semua tahu. Qu anfusikum wa ahlikum nara. Selamatkan diri kamu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi asas itu yang harus kita pegang dan santuni dan fahami dengan betul. Insya-Allah teras pembinaan masyarakat akan menjadi lebih baik dan citra aspirasi mewujudkan negara baldatun tayyibah wa rabbun ghafur akan dapat kita realisasikan insya-Allah. Para penonton yang dirahmati Allah, di saat kita kerap kali dihadapkan dengan cabaran dan tentangan yang tidak mudah, terutamanya apabila kita benar-benar iltizam untuk membangunkan citra Islam. Kita tahu dewasa ini, dekad ini adalah dekad kebangkitan Islam round kedua, pusingan kedua. The second Islamic resurgence di seluruh dunia. Cuma persoalannya harus ditanyakan, apakah kebangkitan itu ditandai dengan kefahaman ilmu dan Islam yang benar, atau ianya diperalatkan oleh kalangan musuh-musuh Islam atas nama-nama yang kononnya demokrasi, kebebasan bersuara, yang akhirnya memperlihatkan kehilangan adab dalam sikap dan tingkah laku para demonstran yang melakukan tunjuk rasa yang akhirnya menatijahkan kemungkaran, menatijahkan kerosakan pada umat ini. Kita harus bijaksana dalam memahami citra Islam. Saya amat yakin, insya-Allah sekiranya kita kembali kepada kefahaman Islam yang benar, yang hakiki, kita akan mampu membina kembali tamadun Islam yang amat gemilang ini. Kita amat merasa begitu sayu apabila mempelajari sejarah bagaimana hebatnya tamadun di Andalusia dahulu. Bagaimana hebat, tentunya the peak of the civilization, Islamic civilization adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Nabi membangunkan para sahabat. Diikuti selepasnya zaman para tabi'in, dan selepas para tabi'in, itulah 3 zaman yang paling gemilang, dan selepas itu kita melihat punya sedikit masalah di sana sini. Namun yang terdekat dengan kita, kehebatan Andalusia itu harus mampu kita bangunkan. Kehebatan zaman era gemilang Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah suatu omongan kosong, hakikat realiti yang telah pun dijelmakan di muka bumi ini, dan insya-Allah kita mampu bangunnya kembali sekiranya kita benar-benar kembali kepada kefahaman Islam yang benar, yang hakiki. Dan insya-Allah kita berharap agar kefahaman ini dirakyatkan di kalangan umat, terutama di kalangan para pendidik, guru-guru, para muallim. Fahamkan anak didik kita dengan agenda wasatiyatul Islam, yang mana erti wasatiyah itu bukan sekadar sederhana, tapi ianya membawa erti segala tindak laku harus bertepatan dengan kehendak syarak. Dan sekiranya ini ditanamkan dengan segala penciriannya, insya-Allah anak-anak muda kita akan mampu dibina, akan menjadi syabab al-Islam, pemuda-pemuda Islam yang dibangunkan kekuatannya dengan sebagaimana bertepatan dengan firman Allah, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sekiranya kita nak memilih orang untuk bekerja, pilihlah yang qawiyul amin, yang gagah, yang kuat dan yang paling amanah. Justru anak muda lah yang kita harapkan untuk membawa agenda al-qawiyul amin ini, supaya mereka gagah perkasa kesihatan tubuh badannya, gagah perkasa pemikiran kerana ilmunya benar dan ilmunya hebat, gagah perkasa ekonominya di tengah umat, dan gagah perkasa keberaniannya dalam mengangkat kebenaran Islam dan keadilan Islam ke tengah masyarakat, insya-Allah. Dalam konteks Nusantara Melayu, inilah anugerah Allah pada bangsa yang bernama rumpun Melayu Nusantara ini. Kita diberikan kehebatan ad-dinul Islam dan pegangan yang benar Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi asas betapa Nusantara ini dapat kita pertahankan keamanannya buat sekian lama. Dan saya berharap insya-Allah mari kita bangunkan semangat Nusantara Melayu Islam ini dengan ruh Ahlussunnah wal Jamaah dan pegangan prinsip wasatiyahnya, yang mana prinsip wasatiyah itu amat bertepatan dengan ciri budaya Melayu yang begitu sopan dan santun, dan menjaga peradaban dan kefahaman yang benar dalam tindak laku umat yang bernama umat Melayu ini. Insya-Allah, moga-moga Allah SWT memberikan kita kekuatan agar kita bangunkan umat dengan benar. Dan saya
berdoa pada seluruh penonton sekalian agar istiqamah dalam memahami Islam, dan terima kasih kepada MRTV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.